أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير. أما بعد، رضينا بالله ربا برضا الله سبحانه وتعالى، وبالإسلام دينك برضا إسلام agama kami, وبمحمد نبيا ورسولا برضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي dan rasul kami. Sebagai pengurusi dan juga penjaga masjid, Fadil dan Imam, Al-Hilal, Tuan Haji, Tuan Hajar, Tuan Guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, tahunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin, nikmat dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini, ya, untuk kita sama-sama juga menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ini kehidupan kita masih lagi dibantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu, tidak lain tidak bukan untuk mencari maradhatillahi Ta'ala, redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah juga mudah-mudahan menjadi amal-amal saleh kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam tahsinul ibadah, memperbaiki ibadah kita. Dan malam ini insya-Allah kita akan masuk pada bab daripada kitab Safinatul Najah, iaitu bab pembahagian air. Tuhan bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita mulakan dengan bacaan kita, mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita akan bincangkan malam ini berkenaan tentang pasal pada bab yang menyatakan pembahagian air, air dalam konteks untuk bersuci lah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa kathir, wal qalilu ma dunal kullatayn, wal kathir
kullatani fa aktharu wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fi wa illam yataghayyar wal ma'ul kathir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya, air ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu qalilun wa kathirun. Qalil air yang sedikit, wa kathir air yang banyak. Dan air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kolak. 2 kolak kalau kita lihat mengikut hitungan moden hari ini, ukuran 2 kolak itu 60 cm. Kalau 4 persegi itu 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Sama juga dengan ketinggian. Kalau kita lihat juga yang mudah faham, kalau kiraan dia moden ni 1 hasta, iaitu kalau kiraan tradisional lah, 1 hasta ni 1 hasta tambah lagi 6 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 hasta tambah lagi 6 jari. Kalau nak mudah faham, senang kita ambil 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, dalam pun 1 meter. Maka itu ukuran 2 kolak. Kalau berapa liter air dalam tu, kalau mengikut pandangan dalam pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wal Adilatu menyatakan 270 liter air. Sedangkan dalam pandangan ulama yang lain 216 liter air. Ini ukuran 2 kolak. Air yang sedikit kurang 2 kolak, dan air yang banyak adalah air yang cukup 2 kolak ataupun lebih. Air yang sedikit menjadi najis disebut air mutanajjis. Sekiranya apa? Sekiranya najis jatuh ke dalamnya, walaupun dia tidak berubah rasa, warna, bau. Air banyak pula, yang banyak bagaimana? Sekiranya jatuh najis ke atasnya tidak menjadi najis. Tetapi dia kata melainkan air itu berubah 3 perkara, antara 3 perkara. Antaranya kalau jatuhnya najis, dalam itu berubah rasa, warna dan baunya, maka dia menjadi mutan najis. Inilah kita akan bincangkan pasal yang menyatakan, menjelaskan perihal air ni, bahagian air. Kita lihat air yang lebih daripada 2 kolak. Tadi air yang kurang 2 kolak, yang sedikit. Imam Nawawi menyatakan, seseorang yang melihat najis terjatuh ke dalam air dan ia ragu-ragu apakah air itu cukup 2 kolak ataupun tidak, maka pandangan para ulama antaranya menurut Imam Al-Mawardi menyatakan, kalau tidak berubah maka boleh dipakai. Mengikut Imam Al-Haramain, ada beberapa kemungkinan. Pendapat yang terpilih dan benar, ia suci. Kerana apa? Asal bagi air itu suci, dan najis jatuh dalamnya belum pasti dia boleh menajiskan air tersebut. Ini cerita tentang air. Dia begitu juga tambahan dalam kitab ini, makruh kalau dia lebih 2 kolak. Kita ambil wuduk sebagai contoh, yang ada kolak yang besar, kita mengambil wuduk dengan kita masukkan tangan kita, contoh kaki kita, kita mengambil wuduk dengan basuh muka dan air itu jatuh ke dalam kolak tersebut. Apakah hukumnya? Hukumnya, sekiranya dia tidak menjejaskan apa-apa, maka boleh diguna pakai. Namun di situ ada ulama menjelaskan makruh mengembalikan air bekas kumur. Kadang-kadang kita kumur jatuh ke dalam tempat wuduk walaupun dia tidak merubahkan apa-apa. Secara adabnya lah kan, kita kumur-kumur, kita buang balik kumuran itu ke dalam kolak walaupun kolak itu besar. Dianggap makruh. Kerana apa? Dia dikatakan para ulama, dia dianggap sebagai menjijikkan.
walaupun dia tidak sampai kepada najis. Contohlah hingus kita je, hingus kita. Kalau kena kat pakaian kita, adakah dia najis ataupun tidak? Cuma sifat dia macam menjijikkan, kan? Menjijikkan, tu. Walaupun dia tidak najis, tapi dia macam menjijikkan. Itu juga bekas-bekas kumur itu. Walaupun dia banyak dalam air itu lebih 2 kolah, cuma hukumnya makruh lah. Makruh. Jika mana air tadi dimasuki oleh najis, sebagai contoh, jika najis yang dimaafkan, contoh bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, masuk ke dalam air yang kurang 2 kolah, bagaimana halnya? Kalau 2 kolah kita faham, insya-Allah. Tetapi isunya bagaimana air yang kurang 2 kolah? Jika mana najis yang dimaafkan, contoh bangkai binatang yang mana darahnya tidak mengalir, seperti mana lalat, semut, apa lagi yang tak mengalir, jatuh tempat air yang kurang 2 kolah dengan sendiri, maka air itu tidak menjadi mutan najis. Air tadi tidak menjadi najis. Walau bagaimanapun, kalau kita meletakkan najis bangkai tadi dengan sengaja, maka air tadi menjadi najis. Itu. Kalau dia jatuh sendiri, maka dia tak menjadi najis air tadi. Tapi kalau mana kita ambil bangkai lalat, bangkai semut, kita letak dalam air yang kurang 2 kolah, maka dia menjadi najis. Ya, begitu juga antara yang dimaafkan ialah apa-apa najis yang tidak dapat dilihat, yang ada pada kaki lalat sebagai contoh. Maka dia hinggap, lalat tadi hinggap di atas air, mengikut pandangan para ulama, antaranya Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibn Hajar, dimaafkan, kecuali asalkan bukan pada najis mughalazah. Kalau kita sahih, kita nampak lalat tadi hinggap kat najis mughalazah, najis anjing dan babi sebagai contoh, lepas tu dia terbang pergi ke air tadi, maka najis air tadi. Kalau kita tidak nampak, maka tidak dikatakan najis walaupun lalat itu ada di situ. Ni najis-najis yang dimaafkan apa dia? Dia najis yang tak dapat dilihat oleh penglihatan mata kasar kita. Darah yang sedikit, percikan air kencing yang kita tak nampak, darah jerawat, darah bisul, darah budis ataupun nanah, darah binatang yang tidak mengalir darahnya, lalat, semut, kutu, nyamuk dan sebagainya. Tempat berbekam tadi, najis, lalat, kencing yang tidak lawas, dimaafkan. Yang satu bab lah. Kalau najis yang tak lawas, kita akan bincangkan satu bab. Kalau orang yang sakit salisul baul ini, maknanya dia kena letak ke tempat lampin ataupun pampers itulah untuk disolat. Begitu juga pada para wanita yang ada sakit istihadhah. Istihadhah ni dia boleh, dia berbeza sedikit. Maka najis-najis ini dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan. Kita bincangkan air kolah. Contoh, air yang lebih 2 kolah. Kalau masuk bangkai cicak, bangkai kucing, bangkai burung jatuh kat kolah kita, ataupun bangkai apa-apalah, kalau selagi mana kita boleh faham hal ini, selagi mana dia tidak berubah 3 perkara, maka boleh gunakan. Tak ada berubah warnanya, baunya dan juga rasa dia. Rasa air dia okey, cantik, tak ada rasa macam payau, rasa macam bau bangkai. Bau okey, warna okey, gunakanlah. Tetapi kalau dia jatuh bangkai itu sampai berubah antara salah satu, contoh warnanya berubah ataupun baunya berubah, maka dia menjadi mutan najis. Tak boleh pakailah untuk bersuci. Namun jangan dibuang air kolah tadi. Boleh buat basuh kereta lagi. Boleh buat sia-sia pokok. Basuh kereta tak bolehlah, kita buang air wakaf. Pakai basuh kereta pula tak jadi. Mana siram-siram pokok bolehlah. Untuk bersuci tak boleh. Ni.
Tetapi yang kurang 2 kolah kalau dia jatuh automatik. Tak berubah ke tetap dia mutanajis. Tak boleh pakailah untuk bersuci. Itu kaedah air. Begitu juga permasalahan di bagaimana jika ada kucing yang memakan bangkai dan kita melihat dia makan bangkai, kemudian dia pergi jilat air dalam bekas kita yang kurang 2 kolah. Dia makan bangkai, lepas itu dia minum air dekat beldi kita, beldi yang ada air. Kita nampak dia makan bangkai, maka air tadi menjadi mutanajis. Kerana apa? Bekas makan bangkai daripada mulut kucing tadi. Tetapi kalau dia makan bangkai, para ulama menjelaskan, kalau dia makan bangkai, dia pergi jalan, lepas tu dia balik semula, dia minum air, maka air tadi tidak dikirakan mutanajis. Para ulama menjelaskan air tadi tidak menjadi mutanajis. Pendapat ulama antaranya yang dia kata air tetap suci kerana asal yang tadi suci. Boleh jadi mulut kucing tadi telah minum air di tempat lain, dia datang untuk minum air tadi, maka boleh diguna pakai. Namun ada juga pandangan para ulama, dia katakan air tadi mutanajis kerana apa? Nampak dia makan bangkai. Maka apa nak buat? Pegang hati kita, nak pakai ataupun tidak. Itulah saya cakap, contoh kalau kita masuk masjid, tiba-tiba buka paip, tak ada air. Nak solat sebagai contoh, paip tak ada. Masuk bilik air yang tandas tadi, adalah satu beldi air. Agak-agak kita nak, boleh tak guna air tadi untuk berwuduk? Ada satu beldi dalam tandas, air tak ada ni, tiba ada satu beldi air kat situ. Agak boleh tak guna pakai? Boleh. Kerana apa? Kita tak nampak ada orang letak najis di situ, boleh pakai. Tapi gayung tak ada nak berwuduk, ni boleh kita berniatkan tangan ini sebagai gayung untuk mengambil wuduk. Itu boleh. Jangan rasa was-was, boleh pakai. Selagi mana kita tak nampak ada orang najis, orang letak najis dalam tu ataupun percikan najis ke apa, maka boleh diguna pakai, tak ada masalah. Okey? Alas, ada nak kongsi? Teruskan lagi ya. Okay. Macam mana kalau air banjir? Kita dapat tahu dalam macam-macam bangkai atau macam ni, kita boleh tak gunakan air tu yang mengalir dan yang tak mengalir macam tu? Kalau itulah sifat dia, kalau air banjir ini air lebih 2 kolah. Dia 2 kolah ini banyak. Contoh nak cakap, dia sifatnya tak kisahlah dia warna hitam ke, warna putih tarik ke, selagi mana dia 2 kolah, maka boleh diguna pakai. Banyak boleh guna pakai, suci lah, boleh, tak ada masalah. Kalau air bertakung itu cukup ataupun tidak 2 kolah. Kalau tak cukup dan kita ambil air bertakung tadi, kita cium bau dia, adakah bau tu, kalau bau itu boleh menyebabkan baunya rasa bau busuk lah, contoh air bertakung tadi. Kalau ni lebih 2 kolah, lebih 2 kolah, dia bertakung. Kita ambil, kita cium, oh bau okey. Contoh kita ambil, mungkin kita nak rasa bagaimana, kita buat komor-komor, okey, dia punya perubahan air okey, boleh pakai. Tapi kalau ada antara dia 3 tu, antara salah satu dia mungkin bau dia, kalau air busuk kan kita boleh bau, maka tak boleh pakai lah, walaupun dia 2 kolah. Sifatnya air banjir ni dia air mutlak, dia lebih, tak boleh pakai. Cuma dia kadang-kadang sifat dia air tu warna oren, warna tanah, boleh pakai. Kalau duduk kat air hitam tu, airnya kadang-kadang memang warna hitam, airnya kalau dibalik dia warna hitam, selagi mana dia memang sifat dia begitu, boleh pakai. Tak ada masalah. Okey, malas? Sambung. Maka boleh kita simpulkan kaedah dia, keadaan air ni, yang pertamanya kita kena faham, pertamanya ada air itu banyak ataupun sedikit. Air sedikit, kalau jatuh najis, kurang 2 kolah lah sedikit, maka air itu menjadi najis. Najis walaupun dia tidak berubah warnanya,
tak ubah rasanya, tidak ubah baunya. Jatuh najis, maka najis, tolak tepi, tak boleh guna. Airnya banyak, jatuh najis. Bila jatuh najis, dia asal dia tak menjadi najis air itu, tetapi dia boleh menjadi najis sekiranya kalau air itu berubah. Antara tiga tu lah. Asalnya tak najis, tetapi kalau berubah antara tiga perkara, dia najis. Ni air yang banyak. Ni air banyak, air sedikit. Dalam air banyak dan air sedikit itu ada 4 air, 5 air. Ada 5. Pertama, air apa? Mutlak. Air mutlak ni maknanya apa? Air suci lagi menyucikan. Yang kita faham ni 7 air mutlak apa dia? Air sungai, air laut, air perigi. Air sungai tadilah, warna dia walaupun dia teh tarik, suci. Dia suci. Air laut, air perigi, air embun, air mata air, air hujan, air salji, ni termasuk dalam air mutlak. Maknanya dia suci dan menyucikan yang lain. Dia suci dan dia boleh menyucikan yang lain. Mutlak suci. Dan dia tidak bercampur dengan zat-zat yang lain. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas ni apa? Air yang terjemur di atas cahaya matahari, di bawah matahari. Dia suci, tetapi makruh digunakan untuk berwuduk, apatah lagi untuk minum. Sebagai para ulama, kerana apa? Dia boleh mendatangkan mudarat. Kalau yang bertakung tu lah. Kalau yang di atas tong apa ni? Di atas tong drum jemur ke. Sebagai ulama kata boleh mendatangkan mudarat. Namun kalau kita buka pipe, kan dipanaskan. Kita biarkan dia dalam berapa minit, lama dia sejuk. Aku tu tak makruh lah, boleh guna pakai. Asalnya suci, tapi makruh digunakan untuk berwuduk ketika mandi panas. Untuk menyuci pakaian diharuskan, boleh. Biasa ni terjadi kepada di negeri-negeri yang mempunyai cahaya matahari, cuaca yang panas, seperti di Timur Tengah, ada di negara-negara Arab yang panas, maka airnya terdedah dengan panas sajalah. Ini yang dinamakan air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Mustakmal, dia suci, tidak menyucikan. Dia suci, tidak menyucikan. Air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan untuk perkara yang wajib. Perkara wajib seperti mana wuduk untuk solat fardu, yang wajib. Mandi wajib dan bilangkan najis. Dia suci, namun tidak boleh menyucikan yang lain. Dalam fiqh Syafi'i ada sebagian katakan hanya air yang lebihan daripada perkara yang wajib. Namun air lebihan daripada perkara yang sunat, maka tak ada masalah, boleh. Begitu juga air yang berubah salah satu sifatnya, warnanya ataupun baunya. Kerana apa berubah tadi? Disebabkan bercampur dengan benda-benda suci. Asalnya mutlak, air mineral, air suci mutlak, tiba-tiba letaknya air sirap, sirap tu, maka dia berubah. Ini dinamakan air mustaghyir. Mustaghyir, air yang mana dia berubah sifat dia. Asalnya airnya suci. Air mutlak dia letak dengan air macam kopi, teh, dia telah berubah. Dia suci, namun tak boleh buat untuk bersuci, boleh minum sajalah. Mustaghyir. Yang kelima apa? Air yang tidak suci dan tidak menyucikan yang lain. Dan memang air itu tak suci dan tidak boleh menyucikan yang lain. Air mutanajis. Air ini berubah salah satu sifat, antaranya warnanya, baunya dan juga rasa. Kerana apa? Dia terkena najis, sama ada air itu banyak ataupun sedikit. Air ini tak boleh digunakan untuk bersuci. Kadang-kadang kalau kita jalan, kadang-kadang kalau kita jalan di hujan-hujan ni, kita keluar rumah,
tak pastilah ada najis ataupun dekat jalan tadi, kena bersihkan kita. Boleh tak gunakan baju untuk solat? Boleh, dimaafkan. Kerana apa? Kita tak nampak. Air yang kurang pada dua kolah yang terkena najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Air yang kurang sedikit, kena najis, ada bangkai najis, bangkai dalam air itu, walaupun tidak berubah sebagai contoh, maka tidak boleh juga pakai. Jika dua kolah ataupun lebih, tetapi tidak berubah, maka boleh pakai. Ini air najis, air musyammas, air mustakmal. Okey, ada orang tanya, air mustakmal ni kalau kita ambil wudu, memang susah nak jaga Ambil wudu, lepas basuh muka, basuh tangan. Antara lebih-lebihan ini jatuh dekat tangan dikira mustakmal. Tidak, itu tidak dikira mustakmal. Kerana apa? Sukar untuk kita kawal air itu. Maka jangan bimbang, boleh guna. Sebab payah. Ada orang dia berjaga-jaga nak basuh muka, dia basuh tangan jauh-jauh, takut bersihkan kelebihan air muka tadi jatuh pada tangan. Tidak, itu para ulama menjelaskan dia kerana bersukar untuk dikawal. Dimaafkanlah, dimaafkan. Itu ya, permasalahan juga antaranya dalam kitab ini menyatakan antaranya susu, minyak, madu dan semua zat yang berbentuk cecair, sama ada banyak ataupun sedikit, hukumnya seperti mana hukum air yang sedikit. Bila mana masuknya najis ke dalam itu bangkai, maka boleh guna tak? Tak boleh. Tetapi kalau sifat dia seperti mana pepejal, contoh margarin jatuh bangkai cicak atas margarin tadi, boleh guna ataupun tidak margarin tadi? Agak-agak lah. Beli margarin banyak, satu tin terlupa nak tutup, jatuh cicak dah, boleh dibuang yang atas tadi. Tapi kalau dia sifat cair, minyak sebagai contoh, jatuh bangkai, wah, boleh pakai. Kerana bentuknya cecair, sama ada banyak ataupun sedikit, dia tetap najis. Lalat boleh minum, tak ada masalah. Jatuh dengan sendiri. Kalau kita masukkan tak boleh lah. Ambil lalat masuk lah. Ya. Kerana di sayap lalat itu ada satu penawar, ada satu racun. Tapi sifat kita ni bila masuk lalat, jijik kan, kita pun lesai je gitu. Tapi boleh, tak ada masalah. Itu juga semut. Kalau banyaknya semut di situ, maka sebagian ulama kata air itu menjadi najis. Minumlah kalau banyak, satu dua okey lagi buang. Ya, begitu juga air dalam perigi atau bekas lain yang berubah warna, bau atau rasa kerana disebabkan daun-daun yang gugur dengan sendiri, maka dia menjadi suci juga. Tetapi jika mana dimasukkan daun-daun tadi tersebut, daun-daun tadi dengan sifat sengaja dan berubah, maka dia tidak menjadi suci. Air bunga, air bunga, mandi bunga, cair 7 bunga, letak dalam tempayan. Ada tak perubahan dalam air tempayan tadi? Bau. Kalau ada bau, maka tak boleh pakai. Dia dah berubah. Kalau untuk mandi saja, okeylah. Kalau mandi untuk mandi wajib ataupun air tadi untuk berwuduk, maka tak boleh. Ada orang buat mandi bunga, kahwin lambat tak dapat jodoh, dia mandi bunga. Nak kahwin lagi pun mandi bunga. Ya? Lepas tu dia mandi lain lah. Agaknya lah tu. Jangan itu aja. Jangan mandi bunga alat dan mandi lain lah. Dia buat simbolik lah tu Tapi kalau lah dia kata dia nak buat itu saja, maka tak boleh lah. Kena ada bilas dengan air lain. Kenapa? Kalau dia berubah antara 3 perkara tadi, bau dia ataupun rasanya ataupun warnanya, maka dia tidak menjadi suci.
Jika jika ia rasa warna ataupun bau itu hilang dengan sendiri atau ditambah dengan air lain ke dalamnya, walaupun air tambah itu air mustakmal atau mutanajis, bagaimana halnya? Asalnya air itu kurang 2 kolah, tetapi dia dah masuk najis dalam air tadi, dah memang pokok-pokok lah dia najis. Tetapi kita tambah air tadi, tambah sampai melebihi 2 kolam. Dan sampailah dia hilang bau dia, rasa dia, warna tak ada dah. Jadi macam mineral air tadi. Asalnya dia air najis, mungkin ada perubahan dari segi warnanya, mungkin ada perubahan dari segi bau dia. Contoh, kalau kurang 2 kolam pun ada najis dalam tu, memang kau tak boleh pakai. Tapi kita ditambah sampailah lebih 2 kolam, dan dia tak ada perubahan. 3 tadi, dia menjadi suci semula. Menjadi suci lah. Namun para ulama kata kalau ditambah dengan minyak wangi, zafaran sebagai contoh, maka dia tidak menjadi suci. Air saja boleh jadi suci. Tapi kalau letak minyak wangi ke contoh, sampai lebih pun dia tidak menjadi suci. Air saja. Tambah, walaupun air yang tambah tadi daripada air mustakmal ataupun mutanajis, air tadi menjadi suci semula. Syarat lebih 2 kolam. Itu kaedah dia lah. Alas cerita pasal air. Ada nak kongsi? Air. Di mana? Air kat mana? Kolam. Okey, simple. Kalau tengah, maksudnya kalau apa-apa najis, tak kisahlah najis apa-apa sekali pun, jatuh dekat kolam rumah kita, syaratnya kolam tadi melebihi 2 kolam. Melebihi 2 kolam, maka sipirnya kalau tak berubah antara tiga perkara, maka boleh pakai. Tetapi kalau najis cicak tadi jatuh kepada air yang kurang 2 kolam, kurang najis lah, kurang 2 kolam, buanglah. Tai cicak ni jahat juga, ada cicak ni. Orang kata macam, tapi dia najis mutawasitah. Kalau dia jatuh kat baju kita tengah semayang ni, buat apa ni? Dia jatuh tengah semayang cantik je, tu dah tu. Ni kalau biarkan ini, batal solat kita. Kita anggap anak kecil, tak boleh, batal. Maka bagaimana? Kena buang. Buang macam mana? Maknanya kena tiup ke, kena ketis. Ni yang nama ketis ni. Kena semayang jemaah ketis, kena lekat member sebelah pula. Maknanya kena buang. Begitu juga najis di bangkai ni. Tengah-tengah semayang, cerita mungkin ni ulang aja lah. Tengah-tengah semayang nyamuk hingga kita pun syok, gatal dengan tangan kita pun tepuk dengan tangan kita. Mati nyamuk tadi. Nyamuk tadi dengan nyamuk letak kat tangan kita pun, tangan yang angkat jari. Mati ya nyamuk ni. Bangkai batal solat. Barang tu satu hal lagi. Ini kita bunuh dia, dia jadi bangkai dah. Mati, batal solat kita. Bagaimana nak buat? Tiuplah ataupun bagi dia lari, semut ke, jalan-jalan, ataupun tertampar ke apa, dia bangkai. Bangkai kita menanggung najis. Itu. Dia kalau tadilah dia najis yang dimaafkan. Kalau dia masuk najis, masuk dalam bekas yang tanpa kita sengaja, dia bawa apa pula ya? Tak kira dengan najis. Mati dia menjadi apa? Bangkai. Itu boleh dia. Isu dia bangkai. Betul? Menanggung najis kita.
bangkai itu najis. Kita menanggung najis, kita bunuh dia. Tengah-tengah semayang tayar air, kucing Parsi kat rumah, suka dengan tuan dia, pergi lepak kat kita punya peha. Kalau kita biarkan, batal ataupun tidak? Kita biarkanlah sayang kucing kita ni jangan. Biarkanlah kucing besar lepak kat tayar air kita, itu biarkan sayang. Batal ataupun tidak salah kita? Batal. Sebab apa batal? Kerana tubuh dia tu bekas berak dia kan. Kucing mana dia cebok. Maka kalau kita biarkan, batal solat kita. Bagaimana nak buat? Maknanya kita kena halau dia. Biar, maknanya halau. Halau dia. Bagaimana halnya kalau bulu pula, bulu kucing? Kita tengah semayang, kucing melesek-lesek kat kaki kita, melekat bulu. Kalau sedikit maka dimaafkan. Kalau banyak maka batal salat. Bulu tu najis, melainkan bulu yang halal dimakan, binatang yang halal dimakan. Contoh ni contoh, memang tak ada lah. Kambing kita, kambing biri-biri bela dalam rumah, lesek-lesek kat kaki kambing biri-biri kan, pakai halal. Kadang-kadang ni binatang halal dimakan. Anak lesek-lesek kat kita kan, melekat. Itu tak ada masalah. Kalau kucing, dia tidak dimakan, dia bukan boleh dimakan, dia tapi peliharaan. Kalau lesek banyak maka batal. Dia najis. Alas. Okey. Masuk seterusnya. Ada masih Ji? Ya. Ya. Tak apa dengar. Kalau kentut dalam air, semut dalam air, dalam kain. Semut dalam kain, lepas tu gigit kita. Jangan dibunuh. Tahan je lah. Dia kalau banyak macam mana dia jalan dekat badan kita, dekat pakaian kita, banyak mana dia jalan, yang tu tak najis. Selagi mana dia hidup, tak ada masalah. Tapi kalau dia mati, itu yang tak boleh tu. Dia gigit tu maknanya macam mana cakap Dan kalau kita bunuh, najis lah, bangkai lah dia. Tak nampak mati. Najis satu, bangkai tu. Ya, betul. Tapi kaedah hukumnya begitu. Maknanya, yelah siapa pun kan, datang semut gengga, gigit kita lah, geram gengga ni. Kita apa lagi? Lepai kan? Jangan. Boleh. Lepas tepuk, sebenarnya semua lah. Buang najis tadi. Buang. Ya. Sebab kan ada kita menanggung janji, memang tak sah solat kita. Sebab syarat sah solat ini antaranya syarat dia tiada najis di badan dan pakaian. Sah. Dan membatalkan solat antaranya ada najis dan di badan dan di pakaian. Kalau sejak ni buang ni bekas batal. Maknanya kena bersihkan, kena keluar, ataupun kena ulang semula semayang tu. Itu lebih bagus. Dia najis ni, dia kena clear 3 perkara tadi yang sipir dia. Bau, warna. Kalau ada, kalau kita dah basuh masih ada lagi, okey, dimaafkan.
Tapi ketika kalau dia yang basah tu, buah ada lagi. Tak boleh lah. Sebab ialah bab ibadah ni dia, kita tak boleh gunakan akal kita lah. Kalau kaedahnya begitu, memang begitu kaedah. Kalau sah sikit je takkan tak boleh. Kau tim contoh, tak boleh gitu. Sebab dia melibatkan, dia ibadah ni dia ada kaitan dengan rukun. Kalau kita ikut rukun dia, itulah nak kata sah tak sah, dia lah tengok pada rukun. Siapa yang nak katakan sah ataupun tak nikah? Aku terima nikah, bagaimana kata nak sah? Siapa yang katakan nak sah? Cuma kita berpandu pada rukun. Rukun nikah ada berapa? Ada wali, ada pengantin perempuan, pengantin lelaki, ada saksi 2 orang, ada ijab kabul. Cukup rukun tu. Maka bila cukup rukun tu, sah lah. Nak kata sah ataupun tidak sah, berpandu pada rukun. Semayang kita ada 13 rukun, contoh dalam fiqh Syafi'i. Nak katakan sah tak sah semayang kita, ini adalah rukun dia. Sebab itu Islam pun begitu. Nak kata sah semayang ni bebas dari najis di pakaian dan badan, bebas najis. Kalau ada najis, maka kita menanggung najis soalannya. Tak apalah kita berpayah dalam beribadah. Kadang-kadang orang bila dah semayang ni, tiba-tiba lepas semayang ada ada cat kat muka badan dia, kat tangan dia. Nak semayang balik dia bercinta. Iya, nak semayang balik. Alamak, cat pula. Tak apalah kalau tak faham aku. Kenapa begitu? Nak kita tak. Kadang kita pergi tempat satu tempat yang mana kiblat pun tak tahu. Kita pun semayang kiblat sini. Tiba orang datang, bang salah kiblat sini. Alamak, aku dah semayang. Tak apalah kalau tak faham. Tidak. Kalau pergi hutan lain cerita. Hutan kita boleh beristirahat. Tak tahu di mana kiblat ni. Bintang pun tak nampak, gelap. Maka di situ boleh mengambil istirahat. Mana hati kamu meletakkan kiblat itu? Boleh. Tapi dalam keadaan yang hari ni tahu, kita datang-datang balik, kita semayang malam-malam. Tak salah. Sebab apa kita ni dalam ibadah ni terbatas dengan rukun-rukun lah. Itu menandakan ibadah kita sah ataupun tidak. Macam orang mandi wajib ni kan cerita mandi wajib tadi. Pasal yang ke-9 menceritakan tentang mandi wajib. Saya semua masih mandi wajib. Lebih-lebih lagi kepada para wanita. Syarat mandi wajib 2 ni, rukun dia. Pertama niat, yang kedua kena air kena seluruh tubuh. Jangan ada yang menghalang. Tetapi wanita ni kalau dia dah dai rambut sifat dai rambut ni dia akan hilang kecuali dengan tubuh yang baru. Ada juga dai yang basuh-basuh hilang, tetapi majoriti dai ni dia akan tubuh yang baru dia akan hilang. Maknanya kalau kau perasan, kalau ada orang dai, dia akan tubuh yang pangkal hitam, yang depannya warna merah sikit lah, tubuh yang baru. Kalau mandi wajib, sah atau tak? Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana rambut tadi dihalang oleh pewarna tadi. Tak boleh menembus di rambut. Kalau wuduk okeylah, wuduk basuh sebahagian kepala bukan rambut. Tapi kalau mandi wajib, dia mesti wajib kena keseluruhan apa yang ada pada tubuh. Baik rambut, kadang-kadang ada orang tangan macam mak lampir, kukunya panjang. Air wajib kena dekat celah-celah ini. Sebab itu sunat kita mandi wajib kena menyangkung baik lelaki dan perempuan. Lalu air di bawah tempat itu, cakaplah di tempat bawah itu. Kerana apa? Di situ kadang-kadang tak kena air. Sunat mencangkung mandi. Kerana apa ini kan? Kena, tapi nak sahnya mandi bagi wanita ini kenapa? Ya, botak. Nasiblah. Nak sahnya mandi pun berbotak. Betapa ramai kat luar sana yang dah rambut. Tak cukup perempuan, lelaki pun nak di Korea. Nak di pelakon Korea yang rambut putih. Ya. Kalau inai okey, inai settle. Tapi kalau dye ni yang pewarna rambut tadi, kita tak boleh lah.
menyebabkan ada halangan air tadi di tubuh, di rambut. Hati-hati, janganlah nak kata kawan saya itu rambut dia kena racun. Bila lepas racun kan dia kuning. Allahu Akbar. Kelas. Ada nak kongsi? Tak ada. Saya tadi hajat imam, belum azan lagi. Ambil masa nanti azan, selepas azan kita ambil dalam 5-10 minit tentang solat ni. Saya sentuh tentang solat sikit je lah. Jadi dapat sikit satu minggu satu tajuk pun okey lah. Okey. Itu bagi laluan lah.